Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada murid-murid 3 Sina, memandangkan pertemuan kita dalam Google Meet selalunya tidak berjaya. So, cikgu buat dalam bentuk video. So, kamu tengok video ni, jawab soalan dan salin nota. So, soalan dan nota akan buat dalam buku nota. Okey, so kita nak sambung bab yang seterusnya. Bab ni memerlukan dia ada amali di dalam komputer. Tapi memandangkan kita dalam situasi macam ni, so kita belajar dia punya teori dulu. Kita akan belajar dia punya technical. Okey, so bab 4. So dalam bab 4 ni sebenarnya dia ada 4.1 dan 4.2. So hari ni kita tengok dulu 4.1, pengkalan data dan juga SQL. Okey, kita nak tengok apa itu pengkalan data. Tengok video ni dulu.
Okey, jadinya itu adalah sedikit introduction mengenai apa itu pengkalan data. Jadi pengkalan data ialah maksudnya semua sistem, semua maklumat dikumpulkan di dalam satu file, di dalam satu sistem, di dalam satu program dan memudahkan maklumat diambil oleh orang lain. Okey. Seterusnya, data memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah dan data perlu diproses. Maksudnya, data contohnya macam senarai nama kamu, dalam kelas, markah, alamat, nombor telefon. So, kita perlu proses agar kita dapat menyelesaikan masalah dengan efektif. Contoh macam pemberian bantuan. Jadi, melalui data tu, pemberian bantuan tu dapat disalurkan dengan lebih berkesan. Okey. Baru kita nak masuklah maksud pengkalan data dan SQL. Pengkalan data ialah tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat dan berasaskan komputer macam sistem APDM. Macam itulah. So, maklumat ini memudahkan proses menyimpan, capaian dan kemas kini. Okey, jadi pengurusan data ada dua. Secara fail ataupun secara sistem pengkalan data. Secara fail ni yang tradisional dan sistem pengkalan data adalah jenis yang kita akan belajar. Okey, ni maksud, ini perbezaan dia. Tempat menyimpan data secara fail, secara manual. Kita macam biasa, kita simpan dalam kertas, kita tengok, kita letak dekat almari, macam tu. So, tapi kalau dalam sistem fail secara elektronik, gunakan komputer, data dapat disimpan dalam peranti, mudah diubah, kita mudah nak menghantar maklumat tu kepada orang yang memerlukan maklumat. Okey, pengurusan data menggunakan sistem pangkalan data, fungsi membina sistem yang lebih cekap, kebaikan, memudahkan capaian, pengemaskinian data, menjaga integriti, menjaga keselamatan. Itu dia punya fungsi dan juga kebaikan. Contoh, macam data dalam SAP untuk data peperiksaan, data APDM untuk data maklumat murid. Data APDM tu apabila kamu dah masuk di tahun 1 masa di sekolah rendah, maklumat itu akan disimpan sehinggalah kamu habis tingkatan 5. So, maksudnya maklumat itu akan berubah. Kalau kamu berubah ke sekolah yang lain, dia pun akan ikut juga kamu berubah. Ini contoh sistem untuk apa ni? Sistem SSDM, okay? Sistem sahsiah diri murid. So, dekat sini pun sama juga, dia juga menggunakan rekod daripada APDM. Okey, evolusi sistem fail kepada sistem pengkalan data. So, maksud evolusi ni adalah pergerakan, perubahan daripada sistem fail kepada sistem pengkalan data. Jadi, sistem fail yang sebelum ni adalah keselamatan data tidak terjamin. Kamu boleh pergi dan buka dan dapatkan terus maklumat tu kan. Jadi, dalam sistem pengkalan data dia lebih sulit, dia lebih ada kawalan yang lebih kuat, yang lebih ketat. Okey, apa itu SQL? SQL adalah singkatan kepada Structured Query Language. Ya, SQL adalah bahasa pengaturcaraan yang mempunyai arahan yang terhad. So, dalam SQL ni adalah dia macam satu bahasa pengaturcaraan yang akan memberi arahan supaya kita dapat mengumpulkan data yang kita nak. Okey, so entity dan attribute. Sebab tu saya kena buat Google Meet dengan kamu. So, benda ni agak complicated. Tapi, kita cubalah buat yang terbaik. Okey, entity. Entity adalah satu kumpulan objek yang sama jenis, bersifat unik, wujud dan persekitaran boleh baca dekat situ. Tapi yang dimaksudkan adalah entity ialah satu data yang boleh kita simpan data yang lain. Okey, so, maksudnya contoh macam attribute, dia menerangkan ciri-ciri entity. Okey, macam sebelah ni kita tengok. Kita katakan murid adalah entiti dan attribute adalah nama, ID, tarikh lahir, kelas, nombor bapa semua. So, itu adalah dikenali juga sebagai attribute. So, entiti kita akan gunakan dalam bentuk petak. Attribute dalam bentuk bulat. So, entiti ada satu dan attribute ada banyak. Maksudnya entiti itu adalah satu data yang disimpan dan attribute itu adalah ciri-ciri yang mengenai entiti tersebut. Okay. So, contohnya adalah komputer adalah entiti dan atributnya adalah model, jenama, buatan, nombor siri. Contoh macam kalau cikgu bagi entitinya adalah SMK Dairy. So, ciri-cirinya adalah apa?
pelajar-pelajar, guru-guru, pekerja. Macam itulah. So, komputer ataupun entiti tu adalah satu benda yang menyimpan data dan atribut adalah ciri-ciri data yang tadi tu. Okey, ini contoh kepada jadual yang kita akan buat nanti. So, setiap entiti diwakili oleh satu jadual. Okey, satu jadual ni adalah satu entiti. Contoh macam tadi nama. Nama tu ialah satu entiti dan atributnya adalah tarikh lahir, jantina, bangsa, alamat. So, jadual mempunyai lajur ataupun kita sebut juga sebagai kolom yang disebut sebagai medan. Ini kita sebut sebagai medan dalam bentuk lajur. Kalau dalam bentuk melintang ni semua adalah dalam kita sebut dia sebagai record. Satu medan maksudnya satu atribut. Satu medan, satu atribut. Contoh, satu medan tarikh lahir adalah satu atribut untuk tarikh lahir. Satu baris Lee Yong Yong ni adalah satu entiti. Bukan hantu. Satu entiti tu adalah satu data yang diwakili. So, nama dia Lee Yong Yong, ada nama, alamat, jantina, bangsa. Semua macam tu. Okay. So, ini adalah contoh jadual yang akan kita tengok nanti. So, entiti di sini selalunya berada di lajur 1 atau lajur 2 dan lajur yang lain adalah terdiri daripada atribut yang mencerminkan entiti tersebut. Okey, so ini adalah contoh dalam teks ada. So, kita nak kenal pasti dan lakar entiti dan atribut. So, dekat sini dia bagi nama murid, kategori dan juga rumah sukan. So, jadi murid adalah entiti, nombor daftar, nama murid, kategori dan rumah sukan adalah dia punya atribut. Murid tadi tu adalah mewakili kepada nombor daftar tadi, murid tu. Okay, di situ nama jadual dia. Okay, so kita stop di sini dulu. Lepas ni cikgu akan bagi latihan. So, jawab latihan mengenai dengan entiti dan atribut. Okay, Assalamualaikum.